Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya sebenarnya tak tahulah tiba-tiba rasa nak buat video, rasa nak share satu ilmu untuk korang sebenarnya, which is my favourite subject lah, undang-undang jenayah. In English we call it criminal law. Okay, dalam subjek undang-undang jenayah ni, saya nak tekankan topik pasal pembelaan am. Pembelaan ada dua, am dengan pembelaan khas lah, tapi saya nak tekankan pembelaan am. Okey, pembelaan am ni ada 9 jenis. Kita ada pasal kanak-kanak, ada pasal orang mabuk, ada pasal aksiden, pasal akal tak sempurna, pasal paksaan dan sebagainya. Okey. Tapi saya sebenarnya nak tekan ke pasal kanak-kanak. Tahu tak sebab apa? Sebab baru-baru ni saya kehilangan seorang kawan lah. Seorang kawan yang saya sangat rapat, yang saya anggap dia macam keluarga saya sendiri. Dah kira-kira dalam sekarang ni dah 5 hari lepas lah. Okey, kenapa saya mention nama arwah kat sini? Sebab okey, pertama sekali arwah meninggal 17 tahun, which is kalau dalam undang-undang kita sebenarnya akan anggap arwah itu masih lagi kanak-kanak sebab arwah belum mencapai umur 18 tahun. Dan yang membuatkan saya lagi rasa nak share ilmu ni sebab arwah pernah bagi tahu sebelum ni arwah pernah kena bully. Bukan setakat bully fizikal je, bully mental pun ada. Okey, kalau kita nak tahulah kan, perbuatan membuli ni sebenarnya kesalahan jenayah. Okey, dalam undang-undang kita akan anggap perbuatan itu sebagai satu kesalahan jenayah lah. Okey. Sebab kesalahan jenayah kan ada banyak kan, ada pasal bunuh, merompak, mencuri, dan buli itu salah satu perbuatan kesalahan jenayah lah. Okey. Kalau kita nak tahu sebenarnya perbuatan buli ni, kalau bagi saya perbuatan itu sangat-sangatlah keji Sebab saya masa kat sekolah pun saya pernah kena buli. Pernah kena buli Okey. Sebab itulah saya rasa macam saya nak share lah pembelaan am ni pasal kanak-kanak. Sebab yelah, orang kata sekurang-kurangnya lah kan, kalau kita ada adik, and adik kita tu orang kata kena bully ke, kena pukul ke, kena apa ke oleh orang sekeliling. Tapi orang sekeliling tu kena tengok juga. Kalau orang sekeliling yang bully dia tu kanak-kanak, kita adalah orang kata peruntukan undang-undang untuk ni lah, kanak-kanak ni lah. Okey. Dalam pembelaan am berkaitan kanak-kanak ni, kita panggil dia macam tanggungan jenayah. Okey. Tanggungan jenayah ni ada 3 sebab tau kenapa. Yang pertama, tanggungan jenayah itu, kesalahan yang dibuat itu mesti menyalahi undang-undang. Yang kedua, perbuatan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak itu mestilah dengan rela hati. Bukan sebab dia kena paksa, dia kena ugut ke, tak ada. Mesti dengan rela hati dia sendiri. Yang ketiga, perbuatan itu mestilah dilakukan oleh dewasa. Dan orang kata dia tidak hilang akal, dan dia dapat bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Okey. Okey, sebelum saya nak terangkan dua isu, yang isu pertama dan isu kedua, which is saya nak bagi tahu sikit definisi lah pasal kanak-kanak ni. Definisi kanak-kanak ni kalau dalam Akta 611, which is Akta Kanak-kanak tahun 2001, dalam section 2 telah menyatakan bahawa kanak-kanak ini merupakan seseorang yang berusia bawah 18 tahun dan berhubung dengan prosiding jenayah, seseorang itu telah mencapai umur tanggungjawab jenayah, which is dalam section 82 telah menyatakan perbuatan jenayah itu dilakukan di bawah kanak-kanak kurang daripada 10 tahun. Okey. Yang seterusnya, isu pertama yang saya nak tekankan sekarang ini, adakah kanak-kanak itu boleh dikenakan tindakan if dia buat kesalahan jenayah? Okey, in earlier age of majority, seseorang yang berumur bawah 18 tahun sebenarnya masih boleh dikenakan kesalahan jenayah lah. Sebab diorang ini sama seperti orang dewasa yang ada hak, yang ada tanggungan jenayah lah di bawah undang-undang sivil dan juga undang-undang jenayah. Okey.
Sebelum Akta 611 Kanun Kesisaan yang saya jelaskan masuk kanak-kanak tadi tu, sebelum ni kita ada pakai 3 statute tau sebelum akta ini dikuatkuasakan. Sebelum ini kita gunakan Akta Mahkamah Juvana tahun 1947. Yang kedua kita guna Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Dan yang ketiga, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis, which is tahun 1947 lah, sebelum merdeka. Okey. Dalam Akta Umur Dewasa tahun 1971, Seksyen 2 pun ada menyatakan bahawa umur bagi kanak-kanak remaja lelaki ni, umur bagi kanak-kanak remaja lelaki dan perempuan, umur diorang adalah terhad tau kepada 18 tahun. Dan tiap-tiap remaja lelaki dan perempuan ini, bila dah mencapai umur itu, mereka telah dianggap sebagai orang yang berumur dewasa di Malaysia. Okey? Okey, dekat sini apa yang saya dapat simpulkan ialah, kalau ada orang tanya, adakah kanak-kanak bawah 18 tahun boleh kena tindakan kesalahan jenayah ni? Jawapan dia, ya, boleh. Okey, boleh. Tapi kita akan ada orang kata cara dia lah, cara peruntukan dia lain. Okey, tak sama dengan orang yang telah berumur 18 tahun ke atas. Okey, isu yang kedua saya nak bagi tahu, bilakah dikatakan bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai tanggungjawab jenayah? Okey, kalau menurut Undang-Undang Inggeris ada 2 kategori. Kategori pertama, kanak-kanak di bawah 10 tahun. Kategori kedua, kanak-kanak yang berumur 10 tahun tetapi di bawah 18 tahun. Macam mana tu? Okey. Yang pertama, kanak-kanak di bawah 10 tahun ini, sebenarnya mereka dianggap orang kata dikecualikan tau daripada tanggungan jenayah ni. Sebab dalam Seksyen 82 Kanun Kesisaan ada bagi tahu bahawa tiada apa-apa kesalahan jua yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 10 tahun. Okey, prinsip ini sebenarnya dipakai oleh kita ambil prinsip ini sebenarnya daripada doktrin Dolly Incapax, Dolly Incapax, Incapax, yang bermaksud incapable of committing crime, yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Inggeris. Okey, tapi sebelum sebelum Dolly Incapax ni dipinda pada tarikh 22 Januari tahun 1976, sebelum ini mereka menetapkan kanak-kanak yang berumur 7 tahun, maksudnya kurang daripada 7 tahun, mereka dikecualikan daripada tanggungan jenayah. Tapi sekarang kita dah tukarlah daripada 7 ke 10. Okey, andaian saya kenapa mereka tukar macam tu, sebab kalau ikutkan dalam Islam kan, kanak-kanak yang akil balik, tak silap saya umur dia mungkin bermula daripada 10 tahun. Okey, betul tak? Maksudnya kalau perempuan yang datang haid, yang first time datang haid pun umur dia orang 10 tahun. Okey, maksudnya dekat sini kalau kanak-kanak yang bawah 10 tahun ini, pada pendapat saya mereka sebenarnya orang kata akal diorang tu masih lagi di awang-awangan. Macam tu, maksudnya diorang masih lagi tak waras lah. Kalau lepas pada umur 9 tahun, which is 10 tahun ini, mereka dah waras, which is mereka dah mencapai umur akil balik. Okey. Okey, sekejap Okey, itu kanak-kanak di bawah 10 tahun. Bagaimana pula kalau kanak-kanak di bawah 10 tahun tapi dia di bawah 18 tahun? Okey, ada 3 tau. Yang pertama, menurut Undang-Undang Common Law, kanak-kanak di bawah 10 tahun ini, mereka still dianggap Dolly Incapax, yang saya dah beritahu tadi lah. Maksudnya incapable of committing crime. Maksudnya kanak-kanak di bawah umur 10 tahun ini tidak boleh lah kata kita kenakan diorang ni tanggungan jenayah. Okey, yang kedua, di England mereka berpendapat bahawa kanak-kanak di bawah 10 tahun ni diorang tak ada upaya. Maksudnya diorang tak berupaya untuk nak buat kesalahan jenayah itu. Tapi di Malaysia, which is dalam Seksyen 83 Kanun Keseksaan, kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun ni
mereka dikecualikan daripada sebarang tanggungan jenayah itu kalau mereka itu didapati orang kata akal mereka tu tidak mencukupi. Maksudnya diorang ni macam masih berada di awang-awangan lah, dan mereka orang kata apa, mereka ni tak dapat lagi nak menimbangkan keadaan dan akibat daripada perbuatan yang diorang buat tu. Tapi melainkan kalau kanak-kanak yang berumur 10 tahun ini sampai 12 tahun ini, kalau diorang tahu perbuatan yang diorang buat itu dan diorang tahu kata akibat perbuatan yang diorang buat itu, diorang boleh dikenakan tanggungan jenayah, tapi ikutlah apa prosedur, apa pertukan yang sesuai untuk diorang ni. Itulah. Okey. Dan daripada Seksyen 83 Konon Keseksaan juga, kanak-kanak yang di atas usia 12 tahun tapi under 18 tahun, diorang still boleh dikenakan tanggungan jenayah. Okey. Okey. Dalam mahkamah, mereka dibicarakan di mana? Diorang ini akan dibicarakan di mahkamah magistrate, which is diorang bukan dibicarakan di mahkamah rendah ke, bukan di mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, tak. Dan dalam berbicara ini mestilah tertutup. Kalau mahkamah lain, kalau kita bicara pasal orang dewasa, cerai apa semua, terbuka kan. Tapi mahkamah dalam kanak-kanak ini tertutup dan orang awam tak boleh datang. Okey. Kalau kita nak tahu juga perkataan sabitan ataupun hukuman ini, kita tak boleh guna tau dalam perbicaraan. Sebab kalau kita guna tu sebenarnya benda tu sensitif sangat-sangat untuk kanak-kanak lah. Seolah-olah kita menakut-nakutkan mereka. Okay. Okay, apa yang saya dapat simpulkan dekat dalam isu kedua ni sebenarnya, kalau kanak-kanak di bawah usia 10 tahun, diorang memang tak boleh, orang kata, tak boleh dikenakan sebarang tanggungan jenayah. Okay. Kalau nak kata bully apa benda sekalipun, mungkin itu orang kata di bawah pihak sekolah lah ataupun pihak-pihak yang lain. Tetapi berbeza kalau kanak-kanak yang berumur 10 tahun sampai 12 tahun ni, tapi diorang kanak-kanak umur 10 tahun sampai 18, tapi diorang sampai 18 pula, sampai 12, tapi diorang bawah 18. Okey, kalau kanak-kanak yang macam ni, kita kena tahu diorang punya pemikiran tu macam mana. Katakan kalau macam tadi saya cakap dalam Seksyen 83 tu, kalau kanak-kanak itu macam orang kata masih berada di awang-awangan dan akal diorang tu masih lagi tak mencukupi untuk nak memikirkan pasal keadaan dan akibat yang diorang buat tu, tak boleh. Tapi kalau kanak-kanak tu dah tahu, kanak-kanak tu tahu perbuatan yang diorang buat tu and diorang tahu apa akibat dia, diorang boleh dikenakan tanggungan jenayah. Okey. Jenis-jenis hukuman yang kita boleh bagi dekat kanak-kanak ni ada banyak tau. Tak silap saya ada berapa tadi ada, tak ingat lah, 8 kot tak silap. Okey. Antaranya kita boleh bagi dia amaran lah, amaran dan melepaskan kanak-kanak itu. Ini biasanya common lah, amaran-amaran ni kan. Okey, yang lain kita boleh orang kata adakan perintah percubaan, kita boleh adakan sebat juga kat kanak-kanak, tapi sebatan itu tak lebih daripada 10 kali sebatan lah. Kita juga boleh penjarakan kanak-kanak, tetapi kalau penjara ini kanak-kanak itu mestilah berumur 14 tahun ke atas. Kalau bawah 14 tak boleh. Dan yang ini paling-paling common lah, which is dimasukkan ke sekolah Henry Gurney. Tapi sekolah Henry Gurney tak boleh masuk suka hati. Kalau setakat merompak, mencuri, itu tak boleh lah masuk. Tapi kalau dah sampai perbuatan membunuh itu, dia boleh dimasukkan ke dalam sekolah Henry Gurney. Okay. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini sebenarnya, janganlah membuli, janganlah buat merompak, mencuri apa semua. Okay. Satu lagi, ini orang kata apa, sebagai satu ilmu saya nak bagi tahu, macam saya cakap tadi, kalau kita ada adik-adik yang kena bully ke apa semua kan, kita bolehlah dakwa orang yang membuli itu mengikut kata pembelaan yang saya bagi ni lah. Tapi kalau orang yang bully adik kita tu orang dewasa, umur 18 ke atas tu lain. Kalau orang yang bully adik kita tu sama sebaya adik kita, which is bawah 18, memang akan ada prosedur dia lah untuk tanggungan jenayah ini. Saya rasa setakat itu je lah
kata saya punya sharing hari ni. Sebab apa yang saya share sebenarnya ringkasan. Saya dah cuba ringkas habis baik dah sebenarnya. Sebab kalau baca dalam nota, baca dalam slides, baca dalam slides memang panjang. Jadi saya ringkaskan lah. Dan saya nak minta korang untuk doakan arwah kawan saya lah, dan sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Okay. Arwah kawan saya tu orang yang baik. Kalau korang nak tahu, yang baik sangat-sangat. Tak lah, tiba-tiba rindu pula kat arwah. Tapi tak apalah. Saya tahu arwah tu tenang dekat sana. And arwah pun dah berseronok dah dekat sana. So, and please, saya nak pesan juga, tolonglah hargai orang yang still hidup ni. Orang yang still hidup ni, orang yang selalu ada dengan korang, yang selalu buat baik dengan korang, yang selalu tolong korang, apa semua. Tolonglah hargai diorang. Sebab manusia ni bila dah tak ada baru nak menghargai. Ya, itu memang benda yang akan berlaku dalam hidup kita. Bila dah tak ada, barulah reti nak menghargai apa semua. Bila ada, kita buat-buat tak tahu kan. Jadi tolonglah hargai semua orang yang pernah buat baik dengan kita, yang pernah hadir dalam hidup kita tu. Maksudnya orang yang hadir dalam hidup kita tu, dia memberikan satu benda yang positif, satu benda yang kebaikan untuk kita. Kalau orang toksik tu, jauhikan lah. Tapi kalau orang yang baik ni, kita hargailah mereka. Sekian, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum.